lagi ialah yang melibatkan dana pencen negara. Kedudukan dana kumpulan wang amanah persaraan ataupun KUAP tidak semestinya boleh menampung tanggungan bayaran pencen rakyat. Saya terkejut membaca laporan berita yang memetik Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO kumpulan wang amanah persaraan KUAP, iaitu Encik Wan Kamaruzaman Wan Ahmad, semalam dipetik apabila ditanya mengenai hutang 4 bilion yang diberi oleh kumpulan wang amanah pencen kepada SRC. Jawapan beliau, dia tak bimbang kerana hutang 4 bilion itu dijamin oleh kerajaan. Jadi dia kata SRC bayar tiap-tiap 6 bulan okey saja dan dia tak bimbanglah kerana dijamin oleh kerajaan. Untuk pengetahuan umum, KUAP telah memberikan pinjaman sebanyak 4 bilion kepada SRC ketika syarikat itu masih lagi menjadi anak syarikat 1MDB. Setelah pelaburan SRC tidak berjaya dan laporan audit terakhir menunjukkan sebahagian besar pelaburan SRC itu dikira sama taraf dengan pelaburan 1MDB kerana tak boleh jejak di mana, ya. Saya ada tunjukkan di dalam blog saya dan juga di Facebook saya nanti. Ada 4 berita yang telah saya tulis dan saya analisa bagaimana pelaburan-pelaburan SRC itu sebenarnya bolehlah dianggap sama taraf dengan pelaburan 1MDB, iaitu hilang tanpa jejak. Sejak auditor sendiri telah menarafkan pelaburan SRC itu sebagai dia tak tahu kat mana, maka Datuk Seri Najib sebagai Menteri Kewangan yang bertanggungjawab telah membuat keputusan untuk mengambil alih sepenuhnya SRC dari 1MDB, dan oleh itu saya rasa sejak tahun 2015 maka SRC telah dimilik negarakan dan hutang 4 bilion itu telah ditanggung oleh rakyat. Saya, saudara-saudari yang mendengar, kitalah sebenarnya yang menanggung hutang 4 bilion SRC kepada KUAP. Sebab itu saya nak menegur CEO KUAP supaya lebih prihatin dengan perasaan rakyat yang tidak gembira bila wang cukai GST yang sepatutnya dibelanjakan untuk peruntukan rakyat, sekarang ini kita tahu peruntukan ataupun wang cukai GST itu digunakan untuk menanggung hutang-hutang SRC, sedangkan dana 4 bilion itu dan siapa yang menerimanya sehingga sekarang kita tak tahu hilang entah ke mana. Saya telah lama meneliti kedudukan kewangan KUAP kerana saya memang bimbang kesan dari hutang-hutang seperti SRC ini dan juga pelaburan-pelaburan lain dan pinjaman yang berkaitan dengan 1MDB. Saya bimbang kesannya kepada kemampuan KUAP dan seterusnya kemampuan kerajaan untuk membayar pencen rakyat di masa akan datang. Jika CEO KUAP tidak menampakkan rasa runsing dan kecewa bila dana KUAP telah disalahgunakan sehingga menyebabkan rakyat menanggung hutang itu, saya sendiri sebagai ahli parlimen ada hak untuk mempersoalkan sama ada CEO KUAP itu akan berhati-hati di masa akan datang dalam menentukan pelaburan atau pinjaman kepada projek-projek dari Putrajaya yang risiko penyelewengannya tinggi. Sebab kalau dia tidak nampak terkesan dengan 4 bilion yang hilang, kita tak tahu dekat mana, kemudian terpaksa ditanggung oleh rakyat, dia sebagai pemberi pinjaman, dia sebagai orang yang akan bagi duit nanti, saya bimbang dalam keputusan-keputusan pinjaman dan pelaburan dia yang akan datang, dia tidak ada perasaan bahawa dia memang pegang amanah untuk jaga duit pencen ini, supaya bila menteri bagi projek, dia tidak mudah-mudah bagi duit pencen. Bila kerajaan Putrajaya bagi projek yang memerlukan dana pencen, minta dana pencen, dia tidak mudah-mudah bagi duit pencen. Dan sebab itu sekarang ini saya ambil keputusan untuk mula tumpu juga kepada kumpulan wang amanah pencen. Apatah lagi apabila dalam keadaan prestasi kewangan KUAP yang sejak 2010 sehingga 2015, dan 2015 ialah penyata kewangan audit yang terakhir yang diumumkan, yang 2016 tak keluar lagi,
prestasi pelaburan KUAP dari 2010 hingga 2015 menunjukkan penurunan keuntungan bersih atas pelaburan yang agak mendadak. Saya tunjukkan petikan-petikan skrin dan saya akan baca dengan cepat. Saya tunjukkan petikan skrin prestasi kewangan 5 tahun. Yang ini yang pertama, yang dipetik dari laporan kewangan KUAP yang diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2014. Dan ada satu lagi, kalau boleh tunjukkan. Yang ini ialah ringkasan keputusan kewangan 5 tahun bagi laporan kewangan yang diaudit 31 Disember 2015. Dan daripada situ saya nak ulas dan saya nak kongsi dengan rakyat bagaimana sebenarnya prestasi dari segi keuntungan bersih atas pelaburan yang dicapai oleh KUAP sebenarnya telah merosot dengan mendadak dalam tempoh 5-6 tahun yang lepas. Sebelum itu saya kena nyatakan, tabung pencen ataupun dana pelaburan seperti tabung haji atau ASB, tabung pencen atau dana pelaburan tidak diukur berdasarkan betapa besarnya saiz dana. Dia tak ada yang prestasi dia bukan tengok, oh kita dapat untung banyak sekian-sekian, dana telah berkembang menjadi 200 bilion. Dia bukan begitu. Sebenarnya dia diukur berdasarkan dari segi pulangan kadar keuntungan di atas pelaburan yang dibuat. Sebab contohnya dalam kes KUAP ini, caruman yang perlu dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Badan Berkanun adalah ditetapkan secara undang-undang. Jadi sudah tentu lebih tinggi kos penggajian setiap tahun. Kalau kerajaan ada lebih ramai kaki tangan awam, gajinya naik lebih ramai, sudah tentulah lebih tinggi caruman kepada KUAP dan secara automatik saiz KUAP akan jadi lebih besar. Daripada 80 bilion jadi 90 bilion, sekarang saya ingat dah cecah 130 bilion mungkin. Kerana saiz dana itu bukan lambang kepada prestasi. Saiz dana itu ialah hasil daripada berapa orang kaki tangan kerajaan dan berapa gaji yang dibayar. Kerana peruntukan undang-undang menetapkan kerajaan perlu mencarum 5% daripada kos emolumen setiap tahun. Oleh sebab itu sebenarnya ukuran sebenar prestasi pelaburan dan tata kelola KUAP boleh dilihat kepada dua perkara penting. Yang pertama, pulangan atas pelaburan kasar ataupun gross return on investment. Gross ROI, return on investment. Orang biasa tahulah ROI. Ini adalah pulangan atas pelaburan kasar KUAP. Dan berdasarkan laporan kewangan yang diaudit dari 2010 hingga 2015, 6 tahun, telah menunjukkan pulangan atas pelaburan kasar KUAP telah susut secara berterusan dari 7.07% dalam tahun 2010 kepada 5.4% dalam tahun 2015. Kemudian kayuko yang kedua untuk menentukan prestasi pelaburan ialah kadar pulangan perakaunan ataupun accounting rate of return ataupun selalu juga disebut sebagai net return on investment ataupun net ROI. Ini adalah pulangan bersih di atas pelaburan berdasarkan kiraan perakaunan. Pun sama juga bagi yang diaudit dari 2010 ke 2015 telah menunjukkan kadar pulangan keuntungan bersih ke atas pelaburan KUAP telah susut secara berterusan dari 7.34% dalam tahun 2010 kepada 3.26% dalam tahun 2015. Maksudnya begini, pulangan atas pelaburan untuk kita rakyat biasa ni bolehlah difahami seperti mana juga dividen yang diumumkan oleh ASB, oleh tabung haji dan KWSP atas simpanan kita di tabung-tabung ini. Sama juga dengan KUAP, dia melabur, maka dia akan dapat pulangan dalam bentuk kadar pulangan. Jadi sudah tentu jika kita rakyat, bila kadar keuntungan ataupun dividen yang diumumkan itu terus turun sampai menjadi separuh dalam kes KUAP ini bagi kadar pulangan perakaunan ataupun net ROI telah jatuh secara separuh daripada
7.34% dalam tahun 2010 kepada 3.26% dalam tahun 2015, sudah tentulah rakyat marah kerana pulangan itu makin kecil, makin sikit. Seperti mana kita marah bila pulangan tabung haji jatuh, ASB jatuh, KWSP jatuh juga. Sebab itu saya tegur kepada KUAP supaya jangan ambil sikap, tak apa, ini semua duit kerajaan, ini kerajaan jamin. Kerana orang bila kita melihat dan meneliti kepada prestasi pelaburan KUAP, apabila kadar pulangan bersih, net ROI itu telah jatuh sehingga separuh daripada 7.34 kepada 3.26%, itu akan membimbangkan rakyat kerana prestasi KUAP itu ada kesan kepada kebolehan ataupun kemampuan kerajaan untuk membayar pencen kepada rakyat dalam masa-masa akan datang. Malah yang saya lebih bimbang ialah KUAP sebenarnya tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada, dia tidak ada KPI ataupun dia tak perlu bertanggungjawab untuk menentukan bahawa kerajaan perlu boleh bayar pencen sepenuhnya dengan dana yang ada. Kerana akta menetapkan bahawa kalau ada sebarang tak cukup wang, kerajaan kena bayar balik. Jadi berbeza dengan tabung pencen swasta, sebarang kekurangan dana oleh KUAP untuk membayar pencen mengikut undang-undang akan ditampung sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan dari hasil kerajaan persekutuan, seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 18 Akta KUAP 2007, seperti yang saya tunjukkan di print screen. Cuba tengok seksyen 18. If any debt or liability of the retirement fund incorporated cannot be met out of the fund, it shall be charged to and payable out of the consolidated fund. Sebab itu bahaya. Kerana dana-dana pencen yang lain, yang swasta di negara seluruh dunia ni kan, maksudnya pengurus dana pencen itu bertanggungjawab memastikan setiap masa, setiap tahun, wang itu bila diunjurkan mampu untuk membayar pencen di masa akan datang. Sebab itu dia cukup berhati-hati dalam melaburkan wang pencen. Di Malaysia ni dia pelik sikit kerana akta pencen menetapkan bahawa KUAP ini hanya menguruskan pelaburan. Tapi kalau tak cukup wang untuk bayar pencen nanti, tak apa, kerajaan akan bayar. Masalahnya kerajaan bayar tu kita bayar, dah lah pencen kita. Lepas tu tak cukup duit, kita juga bayar. Dah lah dia ambil duit kita tu hilang. Jadi sebab itu bila saya baca kenyataan CEO KUAP tu, saya rasa tak kena tempat lah. Itu betul-betul melanyak rakyat biasa yang tidak ada kuasa ini. Jadi sebab itu laporan kewangan KUAP yang diaudit setakat ini tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda ada satu laporan actuary yang dilaporkan bersama. Bagi mereka yang kurang faham dengan kaedah kewangan ataupun tak faham tentang actuary, laporan actuary ialah satu laporan, dan ini laporan yang terpenting bagi mana-mana dana pencen di dunia. Dan kalau ikut undang-undang di negara-negara lain, saya pernah jadi auditor di UK dan saya pernah audit tabung pencen. Memang ada undang-undang yang menetapkan setiap 3 tahun perlu dibuat laporan actuary yang disertakan bersama dengan laporan kewangan untung rugi satu dana pencen. Kerana laporan actuary ini melibatkan pakar actuary membuat unjuran berdasarkan berapa wang yang ada, berdasarkan berapa kaki tangan yang ada, berdasarkan berapa orang mati, berdasarkan berapa orang yang akan pencen, berdasarkan berapa dan segala-galanya. Laporan actuary menentukan sama ada jumlah wang yang ada di dalam satu dana pencen itu pada masa itu adalah mencukupi untuk membayar pencen dalam tempoh masa akan datang yang ditetapkan. Ini untuk mengelakkan keadaan bila mana berlaku satu kekurangan dana yang hanya dikesan setelah terlambat. Dan apabila itu berlaku, lalu menyebabkan pesara-pesara tidak mendapat bayaran pencen mereka. Benda ni selalu dah nak berjadi ni. Masa awal-awal kita sebut, dia tak nak dengar. Bila saya duk sebut tabung pencen ni bahaya, ini geng-geng UMNO duk kata macam-macam dalam Facebook. Dia bukan nak dengar.
Bila dah berlaku 5, 6, 7 tahun akan datang, maka payahlah masa tu sebab wang dah tak ada. Wang dah tak ada, kerajaan pun tak ada dana, nak kutip cukai pun payah. Maka akhirnya mungkin kena potong pencen. Masa itu, barulah ramai datang minta maaf balik. Kata, kalau lah kami dengar cakap YB dulu, tak adalah jadi macam ini. I have that all the time. Tapi biar benda tu berlaku sekarang, bukan bila berlaku setelah terlambat. Saya telah meneliti laporan kewangan KUAP selama 6 tahun setakat ini. Saya tidak dapat mengesan mana-mana bahagian yang menerangkan sama ada jumlah dana yang ada sekarang ini, yang saya kira melebihi 120 bilion, mencukupi untuk membayar tanggungan pencen pada masa akan datang. Laporan kewangan KUAP yang ada sekarang ini hanya cerita yang si Razak ni dia tanya tabung haji apa cerita. Nanti ada banyak lagi cerita pasal tabung haji. Nanti lepas ini Razak ni saya rasa tak masuk Facebook ni dah. Sebab banyak skandal tabung haji yang akan datang. Saya tak cukup tangan sebenarnya. Kita ada tabung haji, mungkin lepas bulan puasa nanti kita sentuh baliklah tabung haji. Sebab banyak lagi cerita. Jadi Razak nanti kalau nak tahu pasal tabung haji, datang balik lepas raya. Dan balik kepada soal pencen ini ya. Saya tak dapat mengesan mana-mana bahagian dalam laporan kewangan sekarang yang menyentuh mengenai laporan actuary. Jadi yang ada sekarang hanya diberitahu berapa saiz tabung pencen, berapa untung, berapa rugi. Dia tak beritahu berapa orang yang akan dibayar pencen, berapa jumlah yang perlu dibayar pencen tiap-tiap tahun, berapa jumlah yang mati tiap-tiap tahun dan seterusnya. Bila tidak ada laporan actuary, maka kita tak tahu sebenarnya 130 bilion itu cukup atau tidak untuk membayar pencen kaki tangan kerajaan. Sebab di negara lain ada undang-undang yang menetapkan memang setiap 3 tahun kena ada laporan actuary. Jadi kita tak syok sendiri. Mungkin kita rasa duit nampak banyak 120 bilion. Menteri pun nampak duit banyak, macam-macam nak buat. Tetapi sebenarnya tanpa laporan actuary, kita tak tahu wang itu cukup ataupun tidak. Sebab itu saya meminta supaya CEO KUAP menenangkan kerisauan rakyat dengan menyiarkan semua laporan actuary yang boleh mengesahkan bahawa dana KUAP adalah mencukupi untuk menanggung bayaran pencen rakyat dalam masa akan datang. Dan beliau perlu menjawab soalan-soalan berikut ini. Pertama, saya nak tahu, bila kali terakhir laporan actuary bertauliah dibuat? Yang kedua, kalau ada laporan actuary itu, dan patut ada, memang ada. Kalaulah ada dana KUAP ini yang tak ada laporan actuary, memang kita semua patut panik lah. Dan saya nak tahu daripada laporan terakhir actuary itu, adakah ada defisit kepada dana KUAP untuk memenuhi tanggungan bayaran pencen kepada semua pesara kerajaan? Dan soalan ketiga, saya nak tahu kalau ada defisit, berapa suntikan dana tambahan yang perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan untuk memenuhi tanggungan pencen tersebut? Barulah kita tahu bahawa sama ada tabung pencen itu boleh betul-betul bayar pencen ke tidak. Dan bila kita tahu, barulah saya rasa rakyat akan panik sekali lagi. Dan barulah mereka tahu, patutlah duit 4 bilion ini hilang. Barulah mereka betul-betul marah kepada Datuk Seri Najib yang bertanggungjawab mengambil 4 bilion ringgit duit pencen yang masuk ke SRC. Dan kepada CEO KUAP, sekiranya beliau tetap berdiam diri, maka saya akan menggunakan kaedah usul di Parlimen untuk mendapatkan laporan actuary terperinci agar saya dapat membantu rakyat. Dan terutamanya nenek saya juga, kerana nenek saya ialah orang kuat UMNO. Dan alasan dia selalu disebut ialah kerana UMNO bagi dia pencen. Jadi untuk bantu nenek saya yang kuat UMNO, saya nak pastikan sama ada laporan actuary menetapkan semua pelaburan dan pinjaman yang dibuat oleh KUAP kebelakangan ini yang melibatkan 1MDB, sama ada itu menjejaskan atau tidak kemampuan KUAP dan kerajaan untuk menanggung tanggungan pencen rakyat di masa akan datang.